sedang mendengar podcast yang dibawa oleh pelajar-pelajar Singapura di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali kepada podcast kami. Jadi bersama lagi dengan saya Adli sebagai host antum dan juga Ishraq, Reza dan Zahid, insya-Allah. Okey, sebelum gitu kita mengimbas kembalilah kira episod yang sebelumnya yang kita menerangkan dan share kira dia punya tokoh-tokoh kepentingan Azhar, kepentingan guru dan tokoh-tokoh Azhar dalam masyarakat Islam. Okey, tak kisah di Mesir atau di Singapura. Okey, dia sebagai umum lah. Okey. Jadi dari tokoh-tokoh yang Ana nak tanya lah actually antum. Kira Ana terlupa lagi satu soalan actually. Kira tokoh-tokoh Azhar ni kan, okay, antum tahu tak kira antara tokoh-tokoh ni siapa? Kira Ana nak tanyalah, kira sebelum kita masuk kepada soalan-soalan yang Ana nak nak tanyalah. Kira ada macam antum semua ada brief knowledge tak siapakah tokoh-tokoh Azhar di sini lah. So okay, Ana share. Sila. Okay. Tokoh. Okay, Ana nak bilang berbual pasal tokoh yang Ana rasa jarang didengar, iaitu Sheikh Wan Ahmad Al-Fatani. Kira Ana rasa beliau tak cukup dibagi kredit lah untuk perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Kira Ana dah sebut Al-Fatani, kira dah pelik kan, sebab kan kita expect dia kira Arab lah kan, tapi ni kira dari Nusantara sendiri. Okay. Itu yang pada Ana macam wow. Nusantara Ana jarang nampak dengar. Look up lah dekat almarhum. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni beliau. So pasal sedikit latar belakang pasal Sheikh Wan Ahmad Al-Fatani. Dia sejak dari bapanya juga seorang tokoh yang besar lah. Dan mereka beliau pada usia 6 tahun dah berhijrah ke Mekah untuk kira mengaji di sana lah. Dan beliau juga dah menghafal Al-Quran sejak umur 6 tahun. Masya-Allah. Ana perasan kira banyak tokoh-tokoh kira hafal Quran dari umur kecil lah. Tapi macam sedihnya kita budak macam dekat Singapura macam kurang ada benda tu. Macam jarang boleh kira pakai jari Boleh kira pakai jari. Okey. Kira maybe lepas kita habis ni kita boleh apply. InsyaAllah. Apply dekat masyarakat Singapura. Boleh jadi satu pusat pengajian pengasas untuk hafal Quran. Hantar mudir. Apa dah cik. Okey, nak sambung pasal Syekh, dia kira awal pengajian dia di Mekah lah. Lepas tu selepas beberapa tahun dia sambung pengajiannya di Baitul Maqdis. Kira dia beliau sambung bukan dalam pengajian Islam tapi dalam perubatan, doktor. Doktor. Kira beliau ni versatile lah. Dia tak dalam satu bidang je tapi dalam macam-macam. Dikatakan beliau pada umur 12 tahun dah start mengajar dah. 12 tahun dah mengajar. Okey. Syekh lah. Lepas tu dah habis dekat Baitul Maqdis dan lepas tu beliau pun lanjutkan ke Al-Azhar. Dikatakan beliau adalah orang antara yang Ana rasa pertama yang graduate Al-Azhar daripada Nusantara lah. Masya-Allah. Peranan beliau dalam masyarakat Nusantara di masyarakat Islam di Nusantara ni, dia antara sebab kita boleh pergi Azhar, antara sebabnya ialah beliau yang mengenalkan kepada tokoh-tokoh Al-Azhar pada zaman beliau tentang masyarakat kita lah. So dengan harapan yang masyarakat Islam di Nusantara senang untuk masuk Al-Azhar dan beliau juga macam encourage lah orang-orang Nusantara untuk sambung pengajian dekat ni Al-Azhar. Kira beliau punya peranan dekat Nusantara memang sangat besar sekali lah. Okey. Itulah mungkin boleh efek kita sekali Mungkin memang Ana rasa memang sebab beliau lah yang start ni kira
Masya Allah, Masya Allah. Okay, so apa yang Ana boleh nampak, kira memang ramailah daripada zaman beliau hingga ke sekarang, ramailah orang akan pergi ke Azhar, graduate dari Azhar dan menjadi tokoh-tokoh yang besar lah. Okay, moga kita kira dapat spark daripada mereka lah, insyaAllah. Okay, dari situ Ana nak tanya lah, kira macam kan kita punya can say dia bi'ah. Okay, kita nampak kira ramai orang kira daripada macam Azhar, pergi Azhar, balik graduate, kira jadi orang yang kira masyhur. Okay, masyhur macam seperti mufti kita. Okay, sebagai example. Kira macam adakah macam bi'ahnya kira main peranan, atau adakah macam dia punya sistem Azhar tu main peranan? So Ana nak tanyalah, kira apakah yang bikin Azhar ni unik sampai boleh produce kira tokoh-tokoh yang masyhur? Okay, silakanlah siapa yang nak jawab. Silakan Ustaz Ishraq. Okay, Ishraq. Hantar dari episod yang lepas tu lah. Okay, tapi tak apa, bismillah. Okay, sorry, soalan dia apa? Kira Ana pun lupa soalan. Apa tu tadi? Okay, kira bi'ah. Kira bi'ah dia macam, adakah macam bi'ah macam dia adakah bi'ahnya ke atau ke macam sistem Azhar ke yang boleh macam dapat main peranan besar lah untuk produce kira tokoh-tokoh yang masyhur, okay, di Nusantara dan juga tak kisahlah di Nusantara atau di sini. Okay, bismillah. Okay, kira sebelum kita cakap pasal bi'ah, kita cakap pasal rukun ilmu. Ada rukun ilmu juga. Rukun ilmu. Rukun ilmu untuk menjadikan seorang itu alim bukan sahaja satu tau. Dia ada 5. Ada 5. So okay, untuk orang tu jadi alim, dia kena meet all these 5 requirement. Yang pertama yang kita dah discuss dekat the past episode, which is pasal guru. Yang kedua is the talib himself, the student himself, kena ada student. Yang ketiga mesti ada buku. Yang keempat mesti ada manhaj atau ada metodologi dalam mempelajar. Tak ada belajar sembarang. Yang kelima mesti ada bi'ah atau environment. So Azhar dia ada all these 5 things. That's why dia daripada dulu sampai sekarang dia berjaya menghasilkan alim ulama yang lengkap daripada banyak perspektif. So itu untuk Ana kelebihan Azhar lah. Faham tak? And kira Azhar ni dia pertama sekali ditubuhkan pada tahun 300, betul kan kalau Ana salah 69. InsyaAllah betul. InsyaAllah. Hijrah. Hijrah. Okay, alright. InsyaAllah betul lah InsyaAllah. Tapi dia kita habis ditubuhkan kita boleh check lepas ni. Era Fatimiyah lah. Era Fatimiyah. okay. Kira around 300 plus hijrah to 400 plus hijrah. So apa secret Azhar boleh tahan daripada 300 plus hijrah sampai 400 plus hijrah sampai the next 1000 years? So kalau nak bandingkan, ada je macam institusi lain yang ditubuhkan lebih awal daripada Azhar. Tapi kenapa Azhar kekal? Pasal dia punya manhaj, pasal dia punya bi'ah. Itu yang kenapa Azhar mempunyai kelebihan lah, antara kelebihan Azhar. And also kalau nak cakap pasal bi'ah Azhar ni, kira memang dia punya bi'ah antara salah satunya is dia ada that bi'ah ilmiah. Faham? Kalau maksudnya bi'ah ilmiah, dia ada that knowledge vibes. Kalau macam mana tu? Boleh bagi satu example tak macam mana tu bi'ahnya? Okay, so ilmiah tu dekat Azhar ni, kalau anta nak cari kelas berlambak, anta tak payah stress. Kelas dia punya range pun ada daripada level beginner, ada intermediate, ada advance. So anta tak payah risau, banyak kelas. And ada all types of fun atau ada all types of discipline. Ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada mantik dan selainnya. Semua ada dekat sini. Tu pertama, kira kelas. Second, books. Kalau kita pergi dekat belakang Jami Azhar, banyak sangat buku. Faham tak? Kira and dekat tempat lain, benda tu tak ada tau. Kira that kalau kita pergi belakang Azhar, ada that around macam 30 plus bookstores. And that thing tak ada dekat tempat lain. Faham tak? So sebab tu nak cakap, kira dekat Azhar ni dia ada that knowledge vibes. Third, dia punya place lah. Kira tengok kalau kita pergi Masjid Azhar, rasa macam nak belajar. Mungkin Ana rasa gitulah. Kita macam uish. And lepas tu kita boleh nampak macam kita dikelilingi oleh orang-orang yang ada sama tujuan dengan kita, atau dia boleh mengingatkan kita tentang tujuan kita, kenapa kita datang sini. Kita dikelilingi dengan banyak seekers of knowledge. Macam tak pergi jauh, tak payah pergi dekat Azhar sendiri, dekat kita punya Hai Sabit je. Kira Hai Sabit tu kira banyak Distrik the 7 district. The 7 district tu banyak budak Singapura Nusantara lah. Banyak Nusantara betul. Banyak Nusantara tinggal sini. Yes. Dekat sini je kira macam kita boleh nampak banyak students kat sini. So
in a sense macam dia dapat mendorong kita untuk belajar lah. So tu maksud Ana, kira ada that knowledge vibes. Masyaikh jalan merata-rata. Kira macam kadang-kadang Ana boleh terserempak masyaikh tengah dekat sabit, macam kenapa Syekh tu pergi sabit padahal dia dekat darasa. So macam tak tahu lah, kira kadang Syekh boleh naik bas je selamba, turun tramco tu kira macam kita punya public transport kat sini. So kira that knowledge vibes ada kat sini. Ada buku, ada ni semua. It's just not the knowledge lah, it's the adab also lah. Kira macam Syekh sampai Syekh tak payah naik macam orang bodyguard jaga dia, dia sendiri macam naik public transport Dia so, Masya Allah santai betul. Itu yang macam susah. Masya Allah. Tapi Ana juga Ana nak tanya lah, kira pasal BR ni Ana pun baru tahu, Ana pun nak share sikit lah experience Ana lah. Actually tadi kita pergi, Ana pergi Masjid Azhar lah untuk solat je, tak ada apa-apa, solat je. Okay. Habis bila Ana masuk, Ana nampak kira dia punya halaqah tu macam ada majlis ilmu lah. Halaqah tu macam majlis ilmunya, kira berkeliaran. Habis yang kebanyakan ni bukan yang kira dewasa-dewasa macam belia-belia. Anak nampak semua kira yang budak-budak kecil. Diorang dah ditrain untuk hafal Quran, untuk hafal Quran 30 juz. Habis walhal kita Azhar je 4 juz Tu pun terkial-kial aja. Mungkin kalau nak bukan rod. Sorry, bukan rod. Apa rod dalam bahasa English? Membantah. Okay, ya. Kalau kita nak bantah that point kira Azhari tu dia ada seminimum Azhari dengan semaksimum Azhari. So kalau yang seminimum Azhari tu is siapa yang dah pernah talaki dekat Azhar itself. Faham tak? Kira talaki tu bukan maksud singgah je tau, tapi pernah belajar betul-betul. Tu kira the minimum of an Azhari. Tapi the maximum of an Azhari is yang complete lah, yang dah hafal Quran maksud hantar, yang dah master all the 12 ilmu semua. Master Master lah. So tu kira tu yang Azhari Haki lah. Tapi kalau mungkin kita boleh relate, macam kita tak sempat nak hafal Quran kan, tapi kita shoot pasang niat untuk hafal Quran dah. Tapi mungkin kita still boleh nak cakap nisbahkan, tak layak pula kira macam kita pernah lah untuk kat Azhar. So jangan rasa macam down sangat lah. Jangan rasa down sangat dia tengok tu. Instead macam hantar boleh take dia macam membakar semangat. Himmah macam dia boleh hafal tak boleh, budak kecil ni. Faham. Okay, something came out from my mind lah. Kira Ana nak tanya lah kepada tuju pada Zahid atau Reza lah. Kira pasal tentang Azhari itself lah. Okay, kalau kita tengok Azhari ni kan, adakah hanya tempat ke atau the person itself? Ana nak tanya, Ana pun tak pastilah kadang. Kira Ana pergi Azhar, bila kita pergi Azhar balik orang panggil kita Azhari. Oh ni budak belajar daripada Azhar, kita je Azhari. Adakah dia gitu atau kira dia Azhar is the person itself? Kira macam mana tu? Okay, Ana cuba jawab Okay. Azhar, first kita kena faham Azhar ni dia bukan sahaja tempat. Okay. Walaupun dia ada sejarah yang panjang lah, lebih dari 1000 tahun sebagainya, tapi Azhar tu dia lebih daripada tu. So tadi Ishraq kata kira Azhar ni dia ada manhaj, dia ada metodologi dia. So bila kita kata dia sebuah manhaj, so tak kisah kita belajar dekat mana pun, sebenarnya kita boleh jadi Azhari. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh Usama Al-Azhari lah. So dia kata tak semestinya orang yang graduate kuliah di Azhar ni dia boleh jadi Azhari. Betul. Dan tak semestinya orang yang graduate di luar Azhar dia bukan Azhari. For example, kalau Ana belajar dekat dekat Syria, Ana boleh jadi Azhari kalau Ana ikut manhaj Azhari. Jadi so itulah kira dia punya beauty of manhaj Azhar lah. Dia fleksibel, dia tak kira hantar dekat mana, asalkan hantar ikut dia punya manhaj tu, InsyaAllah hantar akan jadi Azhari. And also tak boleh, dia mengajar kita untuk tak berbangga dengan tempat lah. Kadang-kadang kita terlalu bangga dengan tempat, macam Ana Mesir Azhari. Tak mestinya. Kalau hantar dah belajar 10 tahun, hantar tak internalize Azhar dalam diri hantar pun, hantar tak boleh mengaku sebagai Azhari. Faham. Jadi itulah yang pentingnya manhaj lah. Pentingnya manhaj. Jadi dari situ pun Ana nak tanya satu soalan lah. Kira apa tu manhaj Azhari? Tu Ana masih kurang faham. Apa tu manhaj Azhari tu? Kira boleh sesiapa yang boleh terangkan? Okay, maybe Ana boleh start dulu Boleh. Nanti jangan cabut sambung. Kita let santai-santai je. Okay, first kita kena faham apa itu manhaj. So manhaj ni dia kalau secara literal, makna dia is at-tariq al-wadih. Satu jalan yang jelas. So kita sebagai ataupun metodologi lah, in simple terms. So kita sebagai penuntut ilmu ni, kita kena ada satu jalan yang jelas. So kalau tak ada jalan jelas ni, kita akan terpesong lah. So faham. Bila kita faham makna manhaj dan kita gabungkan dengan Azhari, itulah
manhaj Azhari. Tapi itu secara mukadimah lah. Maybe yang lain boleh share tentang apa tu secara detail. Mungkin ada sesiapa yang nak, Ana pun nak tahu lah. Ustaz Ishak boleh mula. Ishak Wah, hantar. Kita ikut Ana. Okay. Jadi bila kita cakap asal manhaj ni, dia bukan satu benda kita boleh list gitu je tau. Ada ulama kata yang kita kena tatabuk. Tatabuk maksud dia macam kita kena survey each and every ulama punya journey, atau each and every ulama yang dah graduate daripada Azhar punya journey. Macam mana dia belajar daripada kecil sampai besar. Faham? And bukan kat satu orang je, kena survey kat banyak orang. And kira susah lah. So bila kita dah buat, only after kita dah buat that thing, only after kita dah buat that survey, baru kita boleh extract the manhaj. Faham? Kerja susah kan? Betul, susah. And kira manhaj dia bukan kira dia kerja susah, tapi alhamdulillah dengan nikmat guru, so Syekh Usama dia dah buat that thing. So dia dah listkan apa sebenarnya manhaj Azhar. So boleh dapatkan dia punya buku lah. Ada buku dia. Nama? Ada nama buku dia Ihya Al-Kabir. Ihya Al-Kabir. Dia kira seringkas dia berapa pages je. Kira dia list down kira apa tu manhaj Azhar, apa tu macam ulum ataupun ilmu-ilmu yang kita kena kuasai sebagainya lah. Faham. Okey. Tu Masya Allah lah, kita dapat tahu kira manhaj Azhar sebenarnya apalah. Sebab Ana dulu kira dari sebelum Ana pergi ke sini pun Ana nampak manhaj kira Azhar kira adakah dia macam sebagai kira kalau kita pergi kita belajar sana kita jadi Azhari. Tu kira macam dah salah interpret lah maksud Azhari tu apa. So Azhari is the manhaj manhaj itself lah. Kira kita ikut manhajnya masing-masing. And insya-Allah satu hari nantilah kita dapat ramai-ramai, kita dapat that term lah Azhari, insya-Allah. Azhariyun. Okay, bukan sebagai sertifikat tapi sebagai kira dia punya kita yang membawa manhaj Azhar lah, insya-Allah. Okay, so Ana nak tanya lagi lah, kira banyak lah soalannya. Ana memang suka tanya soalan-soalan lah kira macam pasal sebab Ana nampak kira macam ada that stereotypicalnya tu lah. Kira macam kalau kita dengar yang antum semua berbual kira banyak tokoh-tokoh Azhar. Kira kita Ana nak tanya, kira apa kalau macam Misriyin punya status. Kira macam mana dia punya keadaan, ada kira Ana nak tanya kira pengalaman antum semua tentang bermuamalah dengan orang. Adakah is a good vibes atau macam negative vibes, I don't know. Ana kira tak nak cakap banyak lah sebab kita kalau betul-betul kita kena experience sendirilah. But Ana tak nak cakap negatif, Ana just ambil sebagai iktibar lah. Kira kita ambil yang baik, buang yang tu lah Kira adakah Ana nak tanya, kira Ana tak nak berbual sana sebab antum semua undangan kan. Sebab itu Ana jadi undangan sendiri berbual sendiri. Jadi Ana nak tanya antum punya pendapat, kira pengalaman antum, kira macam mana antum punya muamalah bersama mereka lah. Kira ada sweet memories atau sweet experience dengan mereka ke tak? Zahid, ada ke? Ada lah. Ada. Empat tahun so mesti ada experience. Macam-macam experience kan. Tapi apa tu? Nervous. Tak lah. Kira sebelum Ana datang sini nak cerita apa macam latar belakang dia sikit. Kira sebelum Ana datang Ana ada dengar macam orang Mesir ni dia kalau jahat betul-betul jahat. Dia kalau baik memang betul-betul baik. Bila sampai bila dah macam berapa, dah setahun 2 tahun, memang nampak lah benda tu. Sebab dua-dua benda pernah jadi. Kira yang buruk pernah jadi, yang baik pernah jadi. Tapi kira memang benda ni normal lah kan. Dekat semua tempat pun ada benda ni juga. Betul. Cuma tak nak fikir. kat sini kita betul-betul rasa lah. Sebab kita macam seorang Asnian, macam keluarga semua tak ada. So kita rasa lah. Yang buruk nak bilang kan? Tak payah lah kita. Tak payah. Secret. Okay. Yang baik kira barangnya banyak lah yang baik kan. Betul. Daripada orang-orang yang selalu kita jumpa, macam orang-orang kedai apa, Kush. Kush kira kedai runcit dekat Mesir lah. Kush kita panggil Kush. Kaf, Shin, Kaf. Kan gitu maksud. Shin, Kaf. Kira dari segi muamalah orang, kira banyak lah yang Ana jumpa baik-baik. Tapi ada juga yang tak seberapa baik. Tapi itu tak ada masalah dengan kira kehidupan seharian kat sini lah. Pada Ana so far
kira paling banyak Ana experience benda-benda yang baik lah. Masya Allah, betul-betul. Mungkin Ana Reza boleh share lagi dalam sikit. Ana nak tambah sikit boleh? Sorry. Oh, boleh silakan. Kira Mesir ni dia antara dua. Dia ada dua jenis orang. Oh, dia Satu jenis. hantar boleh jadi macam Nabi Musa, dan satu hantar boleh jadi macam Firaun. And kira dua-dua orang tu wujud kat sini. Interesting. Antum boleh pilih lah. Kalau nak, yang bagi siapa nak sama Mesir, boleh pilih nak jadi yang mana satu. And boleh get ready lah mentally akan face these two types of people. Okay, sama-sama. Okay, boleh Okay, pada Ana pula, Ana lebih kepada macam rasa macam surprise lah. Kira kalau istilah dia, kira kat Mesir ni dia umur dunia kan. Betul. Kira dia Umur dunia tu apa? Umur dunia tu macam kira kalau literally right, dia macam ibu kepada semua countries lah. And also dia banyak macam benda-benda yang ajaib lah Berana. Orang dia itself lah. Macam for example, as simple as macam anak selalu naik Uber, kira macam driver dia kalau bawa kereta manual, dia boleh tukar gear, dia boleh berbual dengan Ana, and dia boleh berbual dengan telefon dia. Dia boleh drive. Okay. Itu peranan skill lah. So orang Mesir ni dia punya skill dahsyat lah. Dia macam Ana rasa itu pun sebab BR tadi BR. So dia punya environment dia yang membentuk orang-orang Mesir macam ni lah. Tapi tak nafikan memang orang Mesir ni memang hatinya sangat baik lah. Ini based on muamalah dengan mereka lah. Ana pun nak share sikit lah Ana punya experience lah. Sebab Ana pun ada ikut serta lah. Kalau kita ada kat sini, kita ada sebuah lajnah lah yang bernama Lajnah Kemanusiaan lah. Jadi Ana pun pernah ikut serta lah. Kira lajnah tu apa Ustaz? Lajnah ni macam apa Rakan. Kalau ada anta nak cakap pasal lajnah ni, Kira kita ada exco kat sini. So mungkin dia boleh explain lajnah tu apa. Lajnah tu apa? Tak lah. AJK lah, AJK. Macam kira ahli jabatan kuasa lah. Dia Ahli jabatan kuasa itu macam ada. Ana pernah join lah. Kira AJK Kemanusiaan ni. And sebelum tu Ana kira antaranya kita pergi ke sebuah sebuah tempat lah yang bernama Kolyubi. Okay, yang dia luar daripada Cairo. And bila Ana pergi ke sana, Ana nampak VR-nya berlainan. Okay, sebab Cairo ni is macam town area macam town area kan. Bila kita keluar Cairo, dia kira dia banyak macam perkampungannya estate. Perkampungan estate. Habis macam Ana nampak dorang punya bi'ah, dia punya culture or environment very different. Okay, bila kita datang, dorang semua macam tengok-tengok kita, wow, siapa ni? Dia tiba-tiba ada budak kecil ni, kira tiba-tiba pegang tangan Ana. Tu macam very clingy. Ana pun macam awak nak apa? Ana macam okay, so kita ikut kita sampai habis dia punya tu lah. So what I can see is that habis kita pun ada bertanawul jama'i lah. Habis kita bermakan sama dengan orang banyak share, orang banyak suka. Kira bila orang-orang macam bandar macam kita datang, habis dorang punya ikramul duyuf, macam maksud ikramul duyuf kira macam dorang punya hormat dengan tetamu. Hormat tetamu mereka memang out of level. Apa saya cakap? Out of the world. Kira memang lain league daripada kita. Kita kadang kalau orang datang, kita tak jemput dorang ke apa, habis bagi makanan sikit-sikit je. Dorang kalau tu dorang nak kita gemuk baru dorang kita balik. Macam gitulah kira dorang punya ikramul duyuf dia punya cara. So banyak lah kalau macam gitu lah kira dia punya keadaan dan juga BR lah. Okay, so macam very sweet lah, sweet memories lah. Ana pun ada juga macam memory pasal orang Mesir ni ikramul duyuf. Betul. Okay, silakan. Kira Ana ada satu ni nak pergi kedai, nak pergi bengkel motor. Hantar motor ada motor. Tak. Rider. Jangan sebut. Jangan sebut lagi. Motor apa? Tak kira Ana teman kawan Ana pergi bengkel motor. Okay. Dah teman, terus bila dekat itu time puasa gitu. Tu dah gitu disediakan air ke? Tak. Ya, dia sediakan air tapi waktu buka lah. Fikir sebelum buka. Okay. Kalau dia kira dah sediakan air, terus dia bawa satu mangkuk besar ni. Dia bawa tu semua ada nasi, ada ayam, kira nasi Arab lah semua. Sedap. Kalau Ana macam sebab Ana ada pergi sana 2-3 hari straight. Sebab ada masalah, kawan Ana minta teman lah. So Ana pergi,
every 3 days dia siapkan buka. Without Time fail, sahur pun kadang-kadang anak ada kat sana. Dia siapkan sahur semua. InsyaAllah. Padahal anak datang untuk betulkan motor, tapi dia kata kau stay sini, aku nak bagi kau makan. So anak macam okay lah. Ni kira kau nak bandingkan kalau macam bengkel Singapura apa Lain lah, lain kira lah. lain lah. Singapura macam apa terus itu je apa. Tapi kira dekat sini dia pentingkan macam kira silaturahim lah. Masya-Allah, masya-Allah. Betul. Itu yang anak benda yang anak paling suka dekat sini is dia orang punya akhlak terhadap apa tetamu lah. Betul. And selalulah dorang pun selalu bila anak pun naik Uber, dorang pun selalu cakap, "Hantar dari mana?" Anak cakap anak dari Singapura, anak dari Singapura. Singapura, kira Singaporean lah. Tu cakap, "Oi, Singapura ahlan nas, kira sebaik-baik orang." Padahal dia tak tahu Singapura kat mana. Cuma tahu kira dia nampak Singapura betul sini. Cakap macam gitu. Macam muka habis sebab tu anak kadang tak cakap Singapura, anak cakap anak Malaysian. So cakap Malaysia, oh ahlan nas, masya-Allah. Semua orang dah cakap gitu lah. Semua orang without fail lah. Anak cakap balik kepada dia, anta ahlan nas. Dia cakap la anta ahsan nas. Macam gitulah. Kira dia orang punya ikramu duif lah. Kira memang dahsyat lah. Kira memang out of the world lah. Mana nak dapat kan bila dekat negara sendiri. Kita kalau kat negara sendiri duduk belakang relax. So macam gitu lah. So ada experience lagi tak yang kira sweetening bagi antum semua? Ana kira recently juga kira experience benda ni. Kira Ana pergi ke Mansurah. Okay. Mansurah ni kira kalau daripada Cairo macam around 3 hour drive. Jauh. Naik kereta. So Ana pergi Mansurah, Ana nak jumpa satu orang ni lah. Dia orang Mesir lah. Kira memang Ana kenal dia dari dekat Singapore. So bila kita kat sini kita singgah dia lah, ziarah dia. So bila sampai Mansurah tu, kira bila kita sampai kat rumah dia, kira memang macam kata lah, dia punya apa ikram duyuf memang dahsyat lah. Nak sampai-sampai je terus suruh makan. Makan nasi dengan ayam, roasted chicken semua. Kira sampai kita dah tak boleh masuk lagi lah. Lepas tu dia hidang dessert pula. Itu kira anak kawan-kawan dah macam dah stop lah please. Selalu banyak sebab kita macam Melayu macam mana makan baik sangat kan. Macam orang macam lagi Anak rasa hantar tak boleh cakap gitu. Anak tengok hantar kan 3 kali sehari. Betul. Itu personal. Kita tak ada personal kat sini. So bila dia dah makan-makan semua tu, so macam biasalah. So kita borak-borak semua. And then yang peranan yang menentu hati anak is kira kita nak balik on the same day. Tapi macam hari dah dekat malam. So dia kata tak mula, kira stay sini je. Kira macam tak safe kan. Macam kita balik malam-malam ambil jauh kan. So and then bila kita insist untuk balik juga, sebab the next day pagi tu kita ada benda lah kat sini, kat Cairo. So bila kita insist nak balik juga, okay, so dia kata okay, since kau tak nak tidur sini, dia tak apa, kita escort kau keluar. Kira dia escort kira sampai highway. Kira itu beranak tu dah malam-malam tu, dah dekat pukul 11-12. Kira macam dah ganggu waktu tidur dia lah actually. Faham. So kira dorang might kira willing to go to the extent lah untuk tunjuk kemuliaan terhadap tetamu lah. So beranak itu yang Ana punya personal experience lah, berinteraksi dengan orang Mesir. Masya Allah. Kira kita dapat banyak lah kira experience yang sweet kat sini. Ada juga Ana tak menafikan yang kira memang ada yang kira yang tak sweet, tapi yang the sweetness of the experience overcomes the better yang tu lah. Kira memang banyak betul kira dorang punya kebaikan dekat sini lah. So Ana yang Ana boleh conclude lah untuk episod ni. Okay. Jadi kita dapat pelajari banyak kira tokoh-tokoh Al-Azhar, okay, kepada masyarakat Islam, okay, and macam mana kira manhaj Azhari tu apa, dan juga pengalaman-pengalaman kita yang manis yang berada di sini. Dan insyaAllah kira kita akan berlangsung pada episod yang seterusnya selepas ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.